Hai, saya Jeannie Amir. Saya daripada Kajang dan saya ialah filmmaker dan juga TV commercial director. Disebabkan kepelbagaian kita kat sini, kita banyak cerita-cerita yang kita boleh sampaikan. Kenapa cerita Korea tu sangat menarik di mata orang Malaysia sekarang? It's not because of the face, it's not because of the physical, it's because of the storytelling. Mesti ada nilai-nilai tradisi daripada negara mereka dan saya harap Malaysia juga satu hari nanti kalau kita keluarkan cerita pasal Malaysia, orang akan tahu. Tengok saja cerita Malaysia dah tahu itu is a Malaysian story. It's not like, oh, that's an Asian story. That's a Malaysian story because why kita ada letak ciri-ciri kepelbagaian di dalam itu. Terutamanya kepelbagaian bangsa, makanan, lokasi dan juga kru-kru kita dan juga pelakon-pelakon kita. Dan sebenarnya Hari Malaysia ini kita akan bincangkan berkenaan dengan usaha untuk meningkatkan pemimpin wanita di dalam negara ini di dalam semua bidang. Namun saya ingin berikan sedikit fakta di sini sebelum kita mulakan temu bual tersebut. Populasi wanita di Malaysia adalah sekitar 48.6% sehingga suku kedua 2021 menurut Jabatan Statistik Malaysia. Namun pada Disember 2020 dilaporkan tahap kesaksamaan gender merosot kepada 70.9% dengan penguasaan politik merekodkan skor terendah dan 8 negeri mencatatkan skor di bawah paras kesaksamaan nasional. Penguasaan politik mencatatkan skor terendah iaitu 10.8% yang menunjukkan wanita masih jauh ketinggalan berbanding lelaki dalam jawatan menteri, parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Menurut laporan 30% Club Malaysia pada 25 Mac lepas di kalangan ahli lembaga pengarah di 100 syarikat awam di Malaysia, wanita mewakili 25.8% daripada jumlah kerusi lembaga pengarah terkumpul. Untuk sebuah syarikat yang tersenarai, wanita mengisi 17% kerusi ahli lembaga pengarah. Ini adalah peningkatan tentunya, namun bagaimanakah potensi wanita yang mewakili 48% populasi sebagai pengguna, sebagai ahli keluarga dan juga masyarakat dapat ditingkatkan lagi? Di manakah jurang dan bottleneck dengan izinnya yang masih wujud untuk tingkat jumlah pemimpin wanita di Malaysia? Kita bersama dengan pengerusi Tonggak Kepimpinan Women Leadership Foundation, Datuk Zunaidah Idris untuk membincangkan berkenaan dengan isu ini. Datuk, selamat datang ke Niaga Awani pada pagi ini. Sebenarnya sambutan Hari Kemerdekaan yang lepas dan juga Hari Malaysia pada hari ini, di manakah wanita Malaysia dalam dunia korporat secara amnya? Penambahbaikan apakah yang Datuk dan juga WLF ataupun Women Leadership Foundation lihat dari segi sumbangan wanita dalam bidang ekonomi berbanding 10 tahun lepas? Assalamualaikum Rizal. Assalamualaikum. Assalamualaikum Datuk. Okey. Selamat Hari Malaysia. Saya ingin ucapkan kepada Rizal dan all Astro Awaniku dan seluruh rakyat Malaysia ya. Okey. Assalamualaikum. Okey. Kami di Women Leadership Foundation actually kita ada banyak orang kata inisiatif yang kita telah mulakan, tapi hari ini kita bincang dulu peranan wanita korporat ya. Terdapat ramai wanita actually yang berkecimpung dalam dunia korporat ni ataupun dunia usahawan, ramai yang telah berjaya. In fact dalam ada EY ya, setiap tahun dia mengadakan anugerah bagi wanita-wanita yang hebat yang berjaya bukan sahaja di domestik tetapi juga di pesadar dunia dan antarabangsa. Antara tokoh-tokoh yang ada sekarang ya, contoh ya Datuk yang berbahagia Datuk Hazimah sendiri iaitu Group MD of Hyrexol. She won an award, dia menang award pada tahun 2018 iaitu Commonwealth Award, and dia mengalahkan 68 negara Commonwealth yang lain. Apa yang saya nak berkongsi di sini, ramai wanita di Malaysia ni yang telah berjaya, berkemampuan dan mempunyai pengalaman yang hebat-hebat. Ramai lagi seperti Datuk Noraini Sultan dan Group MD of Sinoplastic, Puan Ruzi Sikji, CEO of CGS CIMB, Puan Nik Amlizan, CEO of Kuat dan juga Jimling. Apa yang saya nak berkongsi, kita faham tahu when we talk about economy, apakah tadi soalan Rizal, di manakah wanita ni, wanita korporat ni banyak telah menyumbangkan kepada ekonomi negara. Even kalau you tengok dari pergi SME ya, 20%
0.6% SME adalah wanita dan they contribute about almost 69 billion to KDNK. Jadi peranan wanita ni memang penting dalam ekonomi negara, dan kita juga research kan telah menyatakan bahawa untuk sesuatu ekonomi tu untuk berkembang ataupun untuk kenaikan dari segi KDNK, tenaga sumber manusia tu adalah antara faktor-faktor yang penting yang mesti diambil beratkan. Dan research juga telah menunjukkan yang tenaga wanita ini adalah sumber baru yang boleh menonjakkan ekonomi negara, especially contribution kepada KDNK, because apabila kita tengok dari segi ekonomi ni, dia ada daripada penumbuhan dan juga perkembangan ekonomi. Jadi apabila lebih ramai wanita berada di dunia korporat, lebih ramai pendapatan atau KDNK negara akan lebih naik. Datuk, mungkin saya boleh mencelas sikit, Datuk, ya. Datuk memberikan fakta berkenaan dengan perniagaan milikan wanita merangkumi 20.6% daripada kesemua PKS di Malaysia. Kenapa bukan 50%? Kerana populasi wanita 48%, populasi lelaki 51% lebih sedikit. Kenapa bukan PKS itu 50% dimiliki oleh wanita, Datuk? Mungkin Datuk boleh ceritakan gaps dan juga bottleneck dengan izin yang wujud dalam sistem itu untuk membolehkan jika dihapuskan gaps dan juga bottleneck tersebut yang membolehkan wanita mencapai tahap 50% pemilikan PKS contohnya. Okey. Dari segi itu kita rasa di sinilah peranan policy maker, iaitu apabila pemerintah atau polisi mereka membuat polisi, dia mesti ada certain policy yang mengatakan contoh apabila kerajaan ingin memberikan projek. So mungkin dia boleh kata projek diberikan keseimbangan lah. Maknanya ketentuan 30% ataupun lebih lah. Kalau you kata nak 50%, so mungkin policy maker kena mengadakan mandat, iaitu apabila projek negara yang hendak dikeluarkan, especially RMK12 yang akan dibentangkan bajet tidak lama lagi pada bulan Oktober, mungkin boleh dimasukkan di situ, dimandatkan, iaitu projek-projek yang akan dikeluarkan dikhususkan untuk usahawan wanita ataupun especially untuk SME, golongan SME. So itu antara yang saya cadangkan, dan antara yang lain saya rasa dari segi bantuan mungkin bukan masalah utama di bawah agensi kerajaan. Contohnya di bawah MADAT itu sendiri ada SME Corp, ada MARA, ada Bank Rakyat, ada InScan, ada Pernas. In fact Datuk Azimah tadi yang I mentioned, she was a chairman of PUNB. Banyak bantuan tu ada, tapi mungkin masalahnya akses ataupun komunikasi ataupun jangkauan yang dijalankan tidak merangkumi semua penduduk, ataupun maksud saya tidak sampai kepada golongan SME wanita ni. Jadi itu antara masalah-masalah yang mungkin agensi-agensi ini boleh melihat semula ataupun relook balik program-program yang dia telah buat supaya dia punya program tu berjaya dan reach out tu sampai kepada sasaran yang hendak disampaikan. Dan Datuk, salah satu lagi teruskan Datuk. Salah satu masalah juga saya rasa ialah dari segi keyakinan dan juga pengetahuan dari segi ilmu financial literacy, iaitu pengetahuan mengenai kewangan. Jadi mereka ni tidak yakin untuk pergi minta bantuan, ataupun mereka tidak yakin untuk pergi minta sokongan walaupun grant ada tapi tak yakin. Jadi ataupun mungkin sikap diskriminasi itu sendiri antara untuk gender kan. Jadi these are some of the thing yang kita nak kena tengoklah untuk kalau nak diperbaiki untuk menambah tinggikan lagi jumlah wanita penglibatan dalam SME, especially wanita-wanita di luar bandar. Dan Datuk juga ada rakan-rakan dan mereka yang berada dalam kedudukan kepimpinan dalam syarikat-syarikat korporat, dan juga mereka ini ada juga yang
usahawan sebagai contohnya Datuk Hazimah, Datuk Nuraini. Ceritakan, adakah mereka berdepan dengan kekangan untuk mendapatkan akses pinjaman kewangan contohnya dan juga sokongan daripada pelbagai agensi? Adakah SME, PKS dan juga perusahaan yang dimiliki wanita ini mendapat kekangan tersebut dalam usaha untuk ataupun ketika berdepan usaha untuk meluaskan perniagaan mereka? Adakah kekangan ini masih wujud secara sistemik dalam sistem kewangan kita? Okey, saya rasa dari segi akses kepada keuangan mungkin tidak ada kekangan. I ada terbaca juga recently kita punya Governor Bank Negara mengatakan actually dari segi akses dia sama rata. Tapi challenges dia macam I mention tadi, pengetahuan dari segi bentuk financial literacy. Jadi untuk mereka keyakinan diri untuk diorang nak pergi kepada sesuatu institusi itu, diorang skeptical, diorang was-was. Adakah syarikat saya ni boleh dapat pinjaman ataupun I tak tahu macam mana nak buat presentation. This is antara orang kata challenges ataupun kekangan yang dihadapi oleh wanita di luar sana. Tapi mungkin macam bila you cerita pasal wanita-wanita yang telah berjaya seperti yang berbagai Datuk Azimah ataupun berbagai Datuk Nuraini, mungkin challenges diorang berlainan sebab Riza tanya sekarang so some of the, tapi in common I nak share dengan you common kekangan yang wanita hadapi antara adalah diskriminasi gender dan juga sexual harassment. Because kadang-kadang kan apabila seorang wanita tu pergi berjumpa dengan orang-orang yang berkuasa, di situ ada cabaran, challenges yang mereka hadapi. Ini adalah satu kenyataan. Jadi di situlah seorang wanita itu kena kuat apabila dia berhadapan dengan masalah-masalah. Tapi memang ada, because kalau seorang lelaki usahawan pergi berjumpa dengan seorang yang berkuasa, dia tidak akan menghadapi masalah yang I cakap tadi, diskriminasi gender dan juga sexual diskriminasi. So these are some of the challenges. Okey, Datuk, kita akan berehat seketika, Datuk. Selepas ini saya tahu berkenaan dengan peranan Women Leadership Foundation dan juga ketika pandemik beri kesan yang lebih besar kepada wanita, tidak kira apa jua bidang yang mereka ceburi, bagaimanakah Women Leadership Foundation melihat kepada pemerkasaan wanita ini untuk memastikan mereka dapat harungi tempoh pandemik ini dan juga dapat kembali kekal kukuh dalam tempoh selepas pandemik? Kita juga bincangkan berkenaan dengan RMK 12 selepas ini. Kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Nama saya Haizan Syarizat. Saya seorang peguam dan juga seorang filmmaker. Kita patut meraihkan kepelbagaian bangsa, budaya, bahasa, latar belakang yang kita ada di Malaysia ni, dan makanan dia yang sangat diverse dan bukannya sekadar sebagai dalam satu bangsa yang monoton, satu sahaja. Dan kepelbagaian itu yang membuatkan Malaysia itu menarik dan berbeza daripada negara-negara lain. Malaysia ni seperti saya katakan adalah rumah saya. Asal saya di Malaysia, saya dilahirkan, dibesarkan. Walaupun saya mengembara atau berpeluang untuk keluar negara, tapi tidak ada yang serupa seperti Malaysia. My name is Maya. I am 20 years old. I'm taking my foundation in arts. I can't imagine myself living anywhere else because of the nightlife in Malaysia. There is no sitting at the mama until 2 o'clock in the morning, and there's no by the side RM2 food anywhere else but here. My mom is Palestinian and my dad is Malay. Of course, I'm very, very grateful for being born and growing up here, because even though my mom was not born in Palestine and she was born and raised in Adelaide, she had family back home and we know exactly what they go through. They do live in fear and I don't have to. The one thing that I do hope for is that we can all learn to be less racist, because I do feel there is some internalized racism. I do hope that my generation grows up to unlearn the things that they learned from our parents and our grandparents.
Bertemu kembali, kita membincangkan berkenaan dengan kesaksamaan wanita ketika Hari Malaysia ini kerana wanita mewakili 48.6% populasi Malaysia pada suku kedua 2021, namun sumbangan ekonomi, pemilikan PKS dan juga kedudukan wanita dalam kepimpinan tertinggi korporat masih lagi tidak sampai 48.6%. Dan kita bersama dengan pengurusi Tonggak Kepimpinan Women Leadership Foundation, Datuk Zunaida Idris. Datuk, menurut kata McKinsey ataupun menurut laporan McKinsey pada tahun 2020, pekerjaan wanita adalah 1.8 kali ganda lebih terkesan ketika pandemik berbanding dengan pekerjaan yang dipegang oleh seorang lelaki. Wanita mewakili 39% daripada pekerja di serata dunia, namun 54% daripada kehilangan pekerja yang berlaku ketika pandemik tersebut. Dan mungkin Datuk boleh terangkan kesan pandemik kepada wanita, kepimpinan wanita dalam korporat dan juga dalam PKS ini di Malaysia, dan apakah polisi yang harus dilakukan dan juga dibuat dalam RMK ke-12 ini untuk memastikan mereka ini dapat merealisasikan potensi penuh mereka kepada ekonomi, kepada masyarakat, kepada semua bidang yang mereka ceburi. Okey. Assalamualaikum. Thank you Rizal. Kita kembali. Okey. Apa yang saya nak kongsi kat sini sebelum kita pergi kepada jawapan tu, kita kena tengok contoh ya, kita tengok GDP itu sendiri, KDNK. You boleh tengok majority of the contribution KDNK itu daripada service sector. Jadi kalau kita tengok kebanyakan tenaga kerja wanita ini lebih kepada service sector. Maknanya dari segi tourism ataupun restoran, kedai makan, manufacturing, ya. Jadi these adalah bidang-bidang yang banyak diceburi oleh wanita. Of course dalam dunia korporat kita ada ramai pemimpin yang berjaya, tapi kita nak cerita pasal overall about penceburan wanita di dalam contribution dan di GDP itu sendiri. Kita nampak service sector memainkan peranan yang important dalam contribution. Jadi apabila kita bercerita pasal pandemik kan, sektor yang paling terkesan all multi service sector. So jadi itu sebabnya banyak lebih ramai wanita yang terkesan dari apabila berlakunya pandemik. Jadi apabila ada pekerja yang telah diberhentikan, jadi sektor-sektor ini yang telah terkesan, dan itu sebabnya ramai wanita yang terkesan daripada pandemik. Jadi soalannya sekarang bagaimana yang kita nak lihat. Okey, daripada tu saya juga ingin berkongsilah macam peranan wanita ni kan selalu diberi kepada childcare, penjagaan keluarga. Jadi apabila kena work at home, these are another way di mana wanita terkesan. Walaupun we work from home, tetapi tanggungjawab dia berganda. Sebab selalunya kalau dia bekerja di office, keluarga faham. Maknanya okey, 9 to 5 dia bekerja. Tapi apabila dia bekerja daripada rumah, dia mempunyai tanggungjawab di mana dia kena balance, dengan dia punya kerja dan juga keluarga dia. Nampak especially anak-anak kecil dia tak faham yang ibu ni bekerja, sebab dia nampak ibu dia ada. Jadi dia punya tanggungjawab tu lebih orang kata kuat, besar lah daripada hari-hari biasa, ya. Itu antaranya. Jadi persoalannya sekarang, bagaimanakah RMK-12 ni boleh membantu lebih ramai wanita. So as I mentioned earlier, di mana apabila bajet ataupun dalam perancangan RMK-12, dia kena ada khusus bajet untuk wanita, untuk memperkasakan wanita-wanita yang mungkin telah kehilangan pekerjaan, especially because of pandemic. And then maybe they also, saya juga, ini bukan sahaja untuk wanita, tetapi dari segi saya ingin mencadangkan supaya moratorium ni boleh disambungkan, tetapi they have to look at the balance, maknanya kepentingan institusi kewangan, tetapi juga untuk kepentingan rakyat.
bagaimana polisi ini boleh membantu rakyat untuk continue membangun. Juga dari segi tax, contoh ya, kalau kita cerita dari segi income tax, maybe polisi boleh tengok bukan sahaja tahun ini tetapi untuk 2 tahun ke hadapan, bagaimana polisi itu sendiri ataupun RM ke-12 dalam merangka bajet boleh membantu rakyat dalam orang kata managing income tax, bukan sahaja individu tetapi untuk company, because katalah walaupun dalam setahun ni company mungkin syarikat-syarikat, institusi semua ni baru hendak orang kata bermula balik. Jadi they also must look at the potential untuk company, especially untuk SMEs lah yang kita mention tadi, supaya mereka ni diberi peluang. Ya. Datuk, kita juga bercakap berkenaan dengan pengalaman wanita dalam mendaki tangga korporat dalam bidang akademik dan juga dalam bidang-bidang lain. Dalam sektor kesihatan contohnya, WHO di Malaysia menyatakan bahawa wanita adalah 97% dalam pekerja dalam sektor kesihatan, 97% jururawat di luar sana. Namun kita lihat saban hari jurucakap berkenaan dengan pandemik adalah lelaki. Kenapa tiada wanita yang diangkat untuk wakilkan profession dan juga sektor-sektor ini? Di manakah ruang untuk mereka? Bagaimanakah ruang tersebut dapat diwujudkan? Dalam SLT untuk korporat juga 25% wanita berbanding dengan kesemua kerusi lembaga pengarah. Di peringkat global pula, OECD melaporkan 16% adalah wanita berbanding dengan 100% kerusi lembaga pengarah. Bagaimana untuk pastikan suara wanita, aspirasi wanita, visi wanita diangkat kerana mereka ada 50% populasi di mana-mana sahaja? Okey, itu memang saya setuju sangatlah. Jadi di sini saya nak cerita sikitlah pasal Women Leadership Foundation ya. Okey, di bawah Women Leadership Foundation is founded by 3 founding members, iaitu yang berbahagia Datuk Hafsah, former CEO of SME Corp, dan juga Datuk Hazimah sendiri, Group MD of Hyrexol, dan saya sendiri, kami adalah founding members. So apa yang saya nak berkongsi di sini, apabila kita melihat dari segi challenges, sebelum kita nak menjawab soalan Rizal, kita look at the challenges, tahu apakah challenges yang dihadapi oleh kaum wanita. Antara satu challenges yang mereka hadapi dalam diri mereka sendiri adalah self confidence. Jadi di situlah di Women Leadership Foundation ni, antara program yang kita adakan adalah untuk meningkatkan keyakinan diri seorang wanita, bukan sahaja dari peringkat bawah, dan juga apabila mereka telah mencapai kepada satu peringkat yang senior ataupun pembuat keputusan, decision making ataupun CEO. Jadi di sini antara program-program yang kita ada untuk meningkatkan keyakinan diri seorang wanita sebagai seorang pemimpin. Kadang-kadang wanita ni dia memang berjaya, kadang-kadang dia memang mempunyai kedudukan, dia mempunyai ilmu, tetapi keyakinan diri itu kurang. Jadi mungkin antara masalah macam tadi yang Riza kata, kenapa tidak ada jurucakap? Satu, peluang tidak diberi. Kedua, mungkin wanita itu sendiri tidak menunjukkan diri, pergi dan kata okay, I want to be. Ini kita cerita pasal dari dalam organisasi sendiri ya. Contoh, kadang-kadang kita tengok ada satu kekosongan untuk kenaikan pangkat ya. Jarang seorang wanita tu akan pergi jumpa dengan dia punya superior ataupun bos dia kata saya rasa saya layak, saya mempunyai pengalaman, saya mempunyai ilmu, saya mempunyai pengetahuan yang terbaik untuk saya diberi kenaikan pangkat itu. Tapi jarang tahu you dapat wanita-wanita ni selalunya dia ada perasaan malu sikit. Jadi bila orang bagi dia peluang, dia kata boleh tak saya fikir dulu, nanti saya bagi tahu. Itu antara sikap-sikap wanita. Jadi itu yang kita nak kena perbetulkan, perbaiki. Jadi in the future, macam you tanya tadi, kenapa tidak ada jurucakap wanita yang to represent wanita sendiri apabila kita bercerita pasal pandemik. Itu saya tengok mungkin salah satunya, tapi antara lagi satu tidak diberi peluang atau dia orang tak cari macam sama macam board of directors lah. Kita cerita pasal board of directors, banyak yang kata bila kita pergi jumpa, kita tidak jumpa wanita untuk dijadikan ahli lembaga pengarah. Itu tidak benar, because di Women Leadership Foundation kita ada banyak wanita
wanita-wanita data-data yang memang berkelayakan, berpengalaman, even ICDM ya, Okey. satu institusi bawah SC sendiri ada kursus-kursus yang telah disediakan untuk sediakan wanita untuk ditempatkan sebagai lembaga pengarah. Dan I don't want to, I think you already have the data, like if you look at the top 100 companies di bursa saham sendiri ya, hanya 38 companies around there yang actually ada 30% wanita sebagai lembaga pengarah. Banyak lagi dalam, saya nak mention juga ni since kesempatan di universiti, contohnya dalam universiti di Malaysia ya, ada 20 public university, hanya satu female vice chancellor. So ini semua adalah masalah tidak diberi peluang. Adakah ini yang antara diskriminasi yang di dalam RMK12 polisi ataupun bajet yang akan diperbentangkan? Kenalah tengok dalam area ini di mana kena diperbetulkan, diperbaiki supaya tenaga wanita boleh menyumbang lebih kepada negara kita Malaysia. Kita sudah 64 years independent, kan? Terima kasih Pengerusi Tonggak Kepimpinan Women Leadership Foundation Datuk Zunaidah Idris membincangkan berkenaan dengan meningkatkan peluang dan juga potensi wanita dalam pelbagai bidang dan juga sektor di Malaysia ini, melihat kepada jumlah 48% populasi ataupun perwakilan populasi satu Malaysia adalah wanita. Dan sekian Niaga Awani, ikuti perjalanan 100 hari pertama Kabinet Pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk membuktikan keberhasilan dan pencapaian kepada rakyat. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Rizal Zulkafli, salam hormat dan juga selamat Hari Malaysia.